Assalamualaikum. Hai, selamat malam bersama saya Amy Muhammad dalam Sembang Kahwin Pesona Pengantin. Okey. Malam ni kita bawakan tajuk kita punya topik untuk sembang kahwin, hikmah rezeki rumah tangga. Jadi kita bawakan sepasang pasangan yang cukup dikenali ramai. Okey, saya perkenalkan mereka, Lan Solo dan juga isterinya Sheila Razlan. Hai Lan, hai Sheila. Assalamualaikum. Hai, terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama Pesona Pengantin untuk sharing pengalaman selama perkahwinan korang lah. Okey, untuk permulaan ni kita nak ucapkan tahniah jugalah sebab baru-baru ni baru memenangi Top 100 Young CEO 2021, bukan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki. Itu juga rezeki. Orang kata rezeki rumah tangga lah kan. Okey. Okey. So kita nak bermulalah antara Lan ataupun Sheila dulu. Okey. Boleh tak kita kongsikan dulu macam mana orang kata detik-detik perkenalan antara Lan dan juga Sheila sebelum ni. Mungkin ada yang tahu dan mungkin juga ramai yang tak tahu. So dengar kata sejak dia bangku sekolah. Boleh tak? Okey. Siapa yang kekal siapa sebenarnya dulu? Okey, kalau ikutkan memang perkenalan kita orang memang daripada bangku sekolah lagi lah. Sejak tingkatan 2, di mana Puan Sheila ni dia budak baru dalam sekolah tu, dia masuk ke kelas saya dan start pada itulah bibit-bibit permulaan perkenalan tu ada bila saya mula start kacau dia. Itulah. Itu dia punya start dia. Sambungan dia mungkin dia lebih kot saya. Atau okey Sheila. Okey, mungkin Sheila boleh share sikit secara ringkas lah macam mana. Secara ringkasnya bila kita masuk sekolah, kita budak baru, market kita tinggi. Betul tak? Itulah sebenarnya. Tapi market tu dia salang terus dan dia block habis. So sampailah hari ni saya ada dia je. So tapi jual mahal jugalah kan mula-mula sekali tu mestilah kan. Biasalah. Sebagai budak baru kan. Terkejutlah kita baru masuk kena siapa. Wow. Wow. Okey, sekarang ni Sheila dengan Lan dah berapa lama berkahwin, usia perkahwinan tu? Usia perkahwinan bermula dari tahun 2009 sehingga sekarang 2021, 12 tahun. Ya, Alhamdulillah. 12 tahun. Melayan ribahtera perkahwinan. Alhamdulillah 12 tahun kan, tentu ada up and down. Orang kata pahit manis tu semua dah ditelan kan. So selama 12 tahun tu orang kata apa detik yang paling mencabar ataupun orang kata saat-saat yang paling struggle sebelum berada di tahap sekarang lah. Orang kata rezeki selepas berkahwin ni lebih murah kan. So apa detik-detik yang tak boleh dilupakan oleh Lan dan Sheila lah? Dia bermula fasa perkahwinan tu pelbagai ujian sebenarnya sebab kita baru belajar hidup bersama. Tu banyak perkara-perkara baru yang muncul dalam kehidupan masing-masing yang sebelum ni tak ada kehidupan tersebut. So perkongsian dari segi permasalahan, kasih sayang, pendapat yang kadang-kadang kalau ikut daripada awal mungkin kecanggahan yang terlampau banyak. So daripada kesilapan, keegoan yang wujud itulah yang kita cuba aturkan tahun demi tahun. Sebab benda ni bukan dalam masa yang singkat untuk kita sempurnakan kehidupan berkeluarga ni kan. Itu memerlukan
banyak toleransi lah antara satu sama lain, dan alhamdulillah secara berperingkat kami cubalah untuk betulkan segala apa yang sebelum ni mungkin orang cakap apa, berselisih pendapat, untuk mengharmonikan rumah tangga dengan cara kami sendirilah. Dan alhamdulillah juga sampai sekarang 12 tahun masih lagi gaduh tu biasa, tu adalah asam garam kan. Tapi sentiasa bertolak ansur lah, berterus terang, jujur dalam setiap apa yang kita lakukan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih sentiasa berkomunikasi dengan cara yang lebih matang lah berbanding di awal-awal perkahwinan tu. So sekarang ni memang masing-masing memang fokus pada bisnes kan, Borneo tu. Okay, so boleh ceritakan sikit macam mana perkembangan bisnes tu, macam mana boleh tercetusnya nak buat sama-sama bisnes tu? Okey, kalau ikutkan sebenarnya sebelum Solo Borneo Mart ni saya ada 5 bisnes yang lain. Jadi kelima-lima bisnes yang lepas tu semua fail. Kalau on betul, lepas tu dia bermusim, lepas tu yelah kan, macam bila saya rasa macam dah 6 bulan tu macam tak grow, saya nak tukar bisnes. So bila saya bagi tahu lain yang saya nak ada satu lagi bisnes, nak bawa masuk barang-barang Borneo, dan dia punya punca permulaan dia tu, Lan dapat satu projek macam ikon belia lah di seluruh Sabah selama setahun. Jadi Lan kena ke setiap daerah setiap minggu. Jadi daripada situ saya dapat idea kenapa saya tak bawa masuk barang-barang Borneo ke Semenanjung, yang macam dekat Semenanjung tak akan ada barang-barang Borneo tu kan. Jadi masa tu saya bagi tahu lah, saya suarakanlah hasrat saya yang saya cakap saya ni nak buka satu bisnes. Lan tak bagi. Dia kata nah. Dia kata nanti you main-main lagi, dah 5 semua fail. Dia cakap macam tu. Tapi saya cakap dengan Lan, okay, saya janji this time benda ni akan boom, akan berjaya, saya akan buat sampai berjaya, saya janji. Dan dan saya cakap dengan Lan, boleh tak pinjamkan saya RM500 sahaja. So daripada RM500 tu Lan kata boleh, tapi kena ganti balik. Laki bini wak, pinjam duit kena ganti. 500 ya? Saya cakap okey tak apa, saya janji saya akan ganti dalam tempoh 2 minggu. Dan alhamdulillah dalam 2 minggu tu saya buat betul-betul RM500. Saya bawa masuk hanya 5 botol kicap dan beberapa mi, ada a few barang sikit-sikit. Dan hari ni alhamdulillah sebulan kami berjaya bekalkan 2 kontainer untuk masuk. Alhamdulillah. Dan bisnes pun makin berkembang dan ada cawangan juga kan? Alhamdulillah di Ampang. Okey, bila bisnes sama-sama suami isteri, so orang kata biasalah ada gaduh, ada tak sefahaman pendapat. So macam mana korang jaga orang kata kesepakatan tu, sebab dugaan dia besar juga kan, sebab sama-sama nak ikut kepala sendiri ke. Tapi macam mana Lan dan Sheila menjaga hubungan sebagai suami isteri dan juga rakan bisnes? Okay, mungkin kelebihannya ada pada kita orang ni, kita orang dah berkenalan lama, dah berkawan pun lama. So dia punya trik dia adalah macam lebih kepada macam komunikasi macam berkawan. Kau, aku, benda-benda yang something like that yang boleh memudahkan untuk kita orang bekerja sama. Tak dinafikan lah, biasa perbalahan tu sentiasa ada dalam perniagaan pun. Cuma kita orang terpaksa ketepikan egois laki bini dalam perniagaan tu. Kadang bergaduh kat rumah, kat office, kena teruskan bekerja. Apa benda yang kita perlu lakukan, tanggungjawab kita terhadap pekerja-pekerja staff yang ada dekat sini, kita perlu lunaskan kan. So terpaksalah ketepikan segalanya, normalkan cara perwatakan kita ke dalam bisnes balik. So insyaAllah lah benda tu akan berjalan dengan baik lah. Sebenarnya kami kekalkan konsep profesional. Yes, so macam di mana-mana saya rasa badan organisasi pun bila bos dia ada percentage yang lebih. So maksudnya okey, kalau Lan adalah pemegang saham 60%, saya adalah 40%. So kuasa mutlak tu untuk membuat keputusan tetap pada big boss lah. Tapi yang mengatur kerja, yang mengisi segala jadual-jadual ataupun menyusun atur promosi apa semua adalah saya dan tim. Jadi bila kita present pada Lan, dia mempunyai kuasa mutlak untuk buat keputusan yes or no. Tapi still dalam profesional dan perbincangan.
So tak semestinya husband and wife kena bawa benda tu sampai ke tempat kerja, tidak. Tapi sebagai manusia saya akui benda tu ada sebenarnya. Tapi nak buat macam mana kan, dia kena cepat-cepat switch lah. Bukan je ada rasa respect pada kita orang punya relation suami isteri, perlu juga ada respect pada tim dan juga seluruh tenaga kerja dalam seluruh penyumat jugalah. Kalau kita bawa masalah keluarga tu datang ke office, kesian dia orang ni nak bekerja dengan kita pun susah kan. Serba tak kena nak jadi. So kita kena profesional. Okey, bagi Sheila sendiri, selama mengenali LAN lah, okey, apa orang kata keistimewaan yang ada pada LAN ni yang orang tak tahu? Okey, keistimewaan pada yang orang tak tahu kita dedahkan. LAN ni adalah seorang yang terlalu berhati-hati dan sometimes bila untuk minta dia buat keputusan tu, kita orang naik fade down, ambil masa terlampau panjang dan lama. Tapi once dia come up dengan dia punya keputusan, dia ada alasan dia tersendiri, dia ada fakta-fakta dia yang sometimes relevant, sometimes saya rasa macam dah nak cakap benda ni je tapi you ambil masa sampai 3-4 hari untuk buat keputusan. Itu adalah LAN. Dan selain ketelitian, LAN perlukan input yang jelas. Why and why, kenapa, mengapa, bagaimana dan apa pro and cons dia. Itu adalah LAN. Macam tu. Dia bukan apa. Saya kalau boleh tak nak melakukan kesilapan yang berulang. Dan kalau boleh nak make sure benda tu tak buat silap langsung. Tapi itu salah juga sebenarnya kalau dalam bisnes. Kalau kita tak ada buat kesilapan, kita tak belajar. Betul. So setiap kesilapan itulah yang akan memberi satu pengajaran untuk kita naik lebih tinggi. So itu yang maksudnya sekarang ni bukan dalam orang cakap apa, dah berjaya dan sebagainya. Tak, masih lagi dalam tempoh belajar. Orang cakap apa, kalau dah selesa ke apa tu, tidak lagi sebenarnya. Tapi kami masih cakap apa, konsep belajar, buat silap, belajar lagi. Belajar daripada kesilapan sehingga kita dapat mengawal daripada melakukan kesilapan yang berulang. Tu je lah. Okey, tadi kita tanya Sheila, kita tanya LAN pula. Ya. Kat mana istimewanya Sheila ni di mata LAN? Okey, keistimewaan dia. Dia ni kalau dalam bisnes, dia sangat-sangat rainbow. Perkataan rainbow tu lebih kepada redah. Redah je. Okay. Dia sangat-sangat suka redah. Macam tadi saya cakap, dia nak juga. Saya macam alai. Lepas bisnes tu, bisnes ni. Lepas bisnes ni, dia nak juga. Okey, tak apa. Nak tak nak, saya ni bila dari side suami isteri aku nak kan. So bagi je lah. Sebab rezeki suami, kadang-kadang memang tarikan dia pada isteri kan. So magnet rezeki tu pada isteri kan. So kita tak tahu perancangan dia kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tidak. So kita terpaksa meluluskan segala kehendak dia. Itu kalau orang tak tahu, memang Sheila ni sejenis yang memang strong woman. Dia sangat-sangat lantaklah apa orang nak cakap, janji dia fokus pada kerjaya dia, apa yang dia lakukan, dan alhamdulillah saya sendiri nampak keberhasilan itu semua orang boleh tengok sendiri kan. So saya sangat-sangat kagum lah dengan rainbow dia tu, semangat rainbow. Redah tapi smart way. Betul kan? Okey, so untuk macam mana each other lah reward diri sendiri ataupun reward pasangan. So untuk appreciate segala usaha penat lelah selama ni. So macam mana LAN dengan Sheila ni lah reward pasangan masing-masing. Especially untuk macam hari istimewa ke anniversary, birthday, macam mana tu? Okay, awal-awal kahwin tu mungkin lah kau tak ingat sangat birthday aku, kau ni macam tadi lupa kan. So when it's come to semakin ke 12 tahun, mungkin kita melalui zaman kematangan ataupun mungkin melalui zaman-zaman saya rasa macam tak apa kot, tak ada celebration. Tapi pada kami berdua, kami memang terapkan unsur terima kasih, menghargai satu sama lain. So macam okay, thanks sayang you buat ni, okay thanks bla 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 macam ni. Kalau menghargai itu, kami rasa lebih kepada ucapan dan penghargaan terima kasih lah, instead of kami meraihkan mewah-mewah. Tak ada. Siapa yang mengenali kami berdua, memang kami rasa kami bukan orang yang mewah, bukan orang yang show off apa segala yang ada kemewahan. Tidak. Kami even daripada awal-awal kami pun memang LAN ajar saya pun macam okay, kita just be humble, just buat je apa yang kita ada sekarang, fokus, tak terlalu menunjuk, tidak terlalu reserve.
cukup sekadar benda tu macam so-so. Boleh diterima oleh semua orang ramai. Tapi kalau kata daripada segi celebration ke apa, tidak kot. Kami lebih kepada menghargai satu sama lain. Dan penghargaan kita orang tu lebih kepada melibatkan keluarga, anak-anak. Sebab kita tahu rezeki kita orang ni pun hasil tumpangan rezeki anak-anak juga kan. Setiap anak-anak yang lahir tu ada rezeki yang berbeza-beza yang kita orang dapat. So kita orang, sebab tu kita orang libatkan dia orang dalam penghargaan kita orang. Kita bawa dia orang bercuti, berjalan-jalan, makan angin pergi sana pergi sini, beli tu beli ni. So itu pun antara penghargaan yang kita orang lakukan dalam perhubungan suami isteri jugalah. Asalkan keluarga kita orang nampak rasa bahagia dengan penuh kasih sayang, harmoni, kita syukur dah. Alhamdulillah kan. Okey, dari segi me time, kalau macam Sheila sebagai seorang ibu, isteri, mesti ada masa nak bersama rakan-rakan. Okey, so ada tak masa itu disediakan khas untuk Sheila dan Lan pun okey tak apa nak pergi ke kawan, nak keluar ni satu hari, okey pergilah shopping ke apa ke. So ada tak detik-detik ataupun saat macam tu? Sebab kami berkawan daripada sekolah, jadi kawan kami adalah kawan yang sama. Circle kami adalah circle yang sama. Dan nak kata untuk me time tu kami tak pernah ada dan sentiasa jadi our time. Kalau dia nak jumpa kawan saya, dan ikut sebab kawan yang sama. Dia nak jumpa kawan dia, saya pun ada sama sebab kami adalah kawan yang sama, circle yang sama. Macam even though Lan punya show ke ataupun bukan urusan office ke, tetap saya juga yang menguruskan kan, show ke, dinner ke, shooting. Jadi dia nak buat apa-apa keputusan untuk dalam solo Borneo ni pun melibatkan saya. Jadi kami tak ada istilah me time sebab memang sentiasa ada our time. Our time. Sebab kawan-kawan pun sama juga kan. Kawan sama sampai sekarang. Circle yang sama. Okey, dari segi pengurusan masa, macam mana Sheila ada pembantu rumah ataupun memang sendiri? Memang masalah. Pembantu rumah sepenuh masa tak ada, cuma kita pakai part time maid lah, macam twice a week untuk membantu kerja-kerja cuci baju, lipat baju, macam tu je lah. Tapi urusan-urusan anak semua memang kami uruskan berdua lah, dengan bantuan mak saya, macam tu lah. Pun anak-anak dah membesar sikit kan, so tak ada masalah yang rumit sangat lah, kecuali Zandra tu yang paling kecil tu je lah yang remeh sikit, memerlukan perhatian yang lebih. Yang lain semua dah 7, 9, 11 dah boleh buat diri kan. Kakak dia pun dah boleh bantu kita orang untuk tengok-tengok adik-adik. So bila weekend, bila ada masa lapang tu, Sheila memang akan masak lah untuk family. So sebulan sekali belum tentu Sheila masuk dapur. Okay. So busy. Sebab saya sendiri sebagai suami pun saya perlu memahami bila kami suami isteri bekerjaya, seorang yang bekerjaya memang susah untuk ada masa sebegitu. Maksudnya masak untuk anak-anak boleh dikira lah, dalam setahun tu boleh dikira ada juga, tapi sangat jarang lah. Sebab saya sangat faham dia, bila kita sendiri sama-sama terlalu sibuk, takkan saya nak biarkan dia sendiri masak untuk anak-anak semua. Sesekali kalau dia teringin nak buat sesuatu untuk anak-anak dia buat. Kalau tak, saya cakap tak apalah, kita bawa keluar je lah kan. Nanti dia nak ni masak lagi, nak kemas lagi. So benda tu ambil masa yang agak-agak kadang-kadang kita boleh bagi lebih ruang lagi untuk anak-anak buat benda-benda lain kan. So kalau dia nak buat juga, benda tu tak ada masalah juga. Benda tu kita cuba sesuaikan lah dengan cara kekeluargaan. Dia masak macam ni pun dengan bantuan anak-anak. So benda tu nampak macam family punya intimate session. Yes, bagi. Okey, kita dah nak sampai ke penghujungnya. Cuma kita nak tahu apa tips ataupun rahsia rumah tangga selama 12 tahun tu yang sama-sama Sheila dan Lan amalkanlah, ataupun nasihat untuk pasangan-pasangan di luar sana lah, untuk kekal bahagia, yang ada bisnes bersama, susah senang bersama, untuk agar rezeki selepas kahwin tu lebih diberkati dan mencurah-curah. Kalau nasihat tu rasanya kami pun baru je kahwin 12 tahun kan. So baru sangat-sangat lagi. Jadi apa yang kami amalkan mungkin yang baik boleh menjadi ikutan. Kami sentiasa berkomunikasi
dan kami tak pernah ada rahsia baik, buruk, salah, betul. Kami sama-sama hanya berdua, baik buruk berdua, tak melibatkan siapa-siapa. Tiada campur tangan orang luar dan tidak bercerita masalah rumah tangga Wak Imah dengan kawan baik sendiri pun. Tidak. Sebab saya rasa bila hadirnya orang ketiga itu akan jadi merumitkan keadaan. Sebab dia tak tidur sebantal, dia tak sama-sama dengan kita, cuma tahu masalah sahaja. So apa yang kami lakukan memang segalanya berdua. Kehidupan kita hanya kita yang tahu. Komunikasi penting, and then biasalah kan dalam rumah tangga ada pasang surut, so sentiasa minta dekat dia yang satulah. Macam mana pun memang kami memang titik beratkan daripada segi kewajipan lah. Macam tu. Semua orang ada salah, semua orang buat mistake, tapi itulah gunanya pasangan untuk menyokong each other. Saya salah, dia betulkan, dia salah, saya betulkan. Mungkin kalau dua-dua salah, kita sama-sama betulkan lah. Yes, yang penting kejujuran dalam perhubungan, respect each other, dan cubalah kasih sayang seadanya hingga ke jannah. Amin. Amin. Antara Sheila dengan Lan, siapa yang lebih cool? Siapa yang lebih macam okay, relax je kalau ada salah pendapat ke apa ke? Siapa yang lebih macam dia penuh beremosi. Perempuan kan? So lelaki ni dia lebih relax. Kejap. Saya lebih berhati-hati, macam tadi kita sembang kan, lebih berhati-hati. So itu adalah saya. So memang saya nampak dia lebih beremosi, tapi apa yang diemosikan tu rasional kan, masih rasional, dan dia setiap poin-poin yang dia katakan, dia keluarkan tu adalah benda-benda yang betul. Okey, tapi saya akan lebihkan, coolkan dia. Relax, kita buat secara lebih nampak matang, kita selesaikan dengan cara matang dan sebagainya. So dia saling melengkapi lah. Kadang-kadang saya pula beremosi, dia benda tu tukar-tukar lah. Kalau saya nampak dia macam panas, saya sejukkan, saya panas, dia sejukkan. So melengkapi lah. Melengkapi. Okey, macam Sheila kan bersuami kan seorang artis, penyanyi. Okey, Lan, ada tak lagu khas untuk Sheila yang selalu dimainkan ataupun lagu favourite masa bercinta ke? Nyanyi sikit boleh tak? Dia tak nyanyi untuk saya pun. Tak pernah? Masa kahwin pun jenuh suruh nyanyi, tidak. Tapi Lan mesti ada satu lagu yang macam untuk special untuk Sheila, untuk isteri. Lagu perkenalan kita orang dulu lah. Kan masa tu saya nyanyi zaman sekolah aku untuk apa? Poem Sajak. Cakap putih. Poem. Lagu asal Awi, album tu saya rasa ramai tak tahu sangat, tapi peminat Awi masa tu memang tahulah lagu ni. Saya nyanyi sikit boleh? Kita nak request. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Mas ni. Genggam sinar yang kau berikan, pandang Sheila. Mahkota hati kan ku hiasi, tidak akan kabur 1000 tahun, tidakkan jadi pudar. Itu je. 1000 tahun. 1000 tahun. Mahal tu live ni. Okey, kata-kata terakhir daripada Sheila dan Lan lah, ataupun impian terhadap bisnes, kehidupan untuk peminat di luar sana. Ataupun ada perancangan bisnes juga pengantin dan juga semua kru yang terlibat. Tadi kita dah jumpa kru yang terlibat tadi tu. Akak apa tadi? KMU. Okey, terima kasih banyak-banyak memberi ruang dan peluang untuk kita orang berkongsi dengan tajuk Hikmah Rezeki Rumah Tangga ni. Terima kasih banyak-banyak. Terus doakan hubungan kekeluargaan, kasih sayang antara kami hingga ke jannah. Juga insyaAllah doa tu berbalik pada semua juga. Dan terus support apa jua yang kami lakukan, terutama dalam perniagaan Solo Berniamat. Kerjaya saya sendiri sebagai penyanyi di atas pentas lagu solo, dan segalanya. Apa lagi yang nak tambah? Percaya rezeki kita, rezeki anak-anak sentiasa ada. Buat yang terbaik, jaga niat sentiasa. Tidak perlu berkongsi masalah dengan di luar, di media sosial. Di media sosial macam tu. Percaya rezeki itu ada, insya-Allah
bila kita letak kepercayaan kita dekat Tuhan, Tuhan akan sentiasa jaga kita. Amin. InsyaAllah. Itu je. Okey, semoga Lan dan Sheila terus sukses dalam bisnes dan juga dalam kehidupan keluarga dan peroleh apa yang diimpikan pada masa depan. Okey, dengan itu maka berakhirlah sembang kahwin kita pada malam ni. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dan sekali lagi terima kasih buat Sheila dan Lan. Semoga terus sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.